Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad pada jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan kerahmatan daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Sarir selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Yang saya hormati pengerusi surau, Tuan Imam, Tok Bilal dan keseluruhan ahli pimpinan pegawai syarak, pihak pengurusan surau, seterusnya pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, pagi hari pertama tahun baru, tuan-tuan telah mencatat rekod dan membuka satu buku yang baru dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini dapat diteruskan dan diberikan satu jalan oleh Allah, istiqamah, untuk terus kita menjadikan orang yang terbaik, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat kita yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama berkumpul untuk hadirkan diri dalam satu majlis ilmu yang cukup hebat, yang kita masuk satu bulan yang dipanggil sebagai bulan Muharram. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Allah Ta'ala kata di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kata Nabi SAW, kata Allah di sisi Allah ada 12 bulan dan ada 4 bulan haram. Kata Nabi SAW, kata Rasulullah, thalatha mutawalliyah, ada 3 bulan yang duduk secara berdekatan. 1 bulan duduk secara berasingan, 4 bulan haram. 4 bulan haram, yang pertama adalah Zulqaidah, yang kedua adalah Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Yang satu terpisah adalah bulan Rejab. Maka 4 bulan ini kata Allah adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram bagi Allah maknanya suci bagi kita. Haram bagi Allah maknanya bagus bagi kita. Tanah haram, tanah yang cukup baik, tanah yang cukup hebat. Tanah haram ni apa tuan-tuan? Mekah dan Madinah, 2 tempat ni. Tuan-tuan, Mekah, Madinah, dia menjadikan tanah ni tanah haram, tanah yang cukup berkati. Sebab itu orang berebut-rebut pergi ke Mekah. Orang berebut-rebut pergi tengok Nabi. Orang pergi berebut-rebut tengok minum air Zam-Zam, berebut air Zam-Zam. Sanggup jual tanah. Sanggup jual tanah, 2 ekar tanah jual. Sebab apa? Sebab nak pergi menunaikan ibadah haji dan umrah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita membicarakan tentang hijrah Rasul, pertama sekali kita kena faham apakah yang dipanggil sebagai hijrah. Kalau ulama dia memberikan pendapat, hijrah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah. Kita tengok dari segi bahasa dan kita tengok dari segi istilah, apakah kita telah melakukan hijrah dalam kehidupan kita. Yang dari segi bahasa disebutkan, iaitulah hijrah berpindah daripada suatu tempat kepada satu tempat. Maka tuan-tuan, daripada tempat rumah kita pagi tadi, kita dah hijrah pergi ke surau kita ni. Maka tuan-tuan telah buat satu benda yang cukup besar dan penting, iaitulah hijrah ke arah kebaikan. Hijrah dia ni mesti ke arah kebaikan. Ustaz, saya dulu tak semayang. Bersempena dengan tahun baru ni, saya nak semayang. Itu namanya hijrah. Ustaz, tahun lepas saya semayang memang cukup 5 waktu. Tapi tahun ni Ustaz, saya cuba nak semayang tepat waktu. Itu namanya hijrah. Ustaz, tahun lepas saya semayang tepat waktu 5 kali sehari semalam. Masuk tahun baru Ustaz, saya ingat saya nak kurangkan 2 kali. Yang tu bukan hijrah. Dia tak boleh hijrah tuan-tuan ke arah keburukan. Tak, dia mesti ke arah lebih baik. Ustaz, tahun lepas saya tak semayang, tahun ni saya semayang. Itu namanya hijrah. Ustaz, tahun lepas Ustaz, saya tak faham apa yang saya semayang. Tahun-tahun lepas, saya tak pernah faham. Tapi azam saya tahun baru ni Ustaz, saya nak faham apa yang saya buat, setiap bacaan yang saya baca, saya mesti kena faham. Itu namanya hijrah ke arah kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, makna yang kedua dari segi istilah, perpindahan Nabi dan umat Islam daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah. Daripada Mekah sampai Madinah. Mekah ni tuan-tuan tahu tempat kelahiran baginda junjungan besar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak pernah merasa satu kegembiraan di kota Mekah. Sebab sejak diutuskan, dijadikan Rasulullah, dilantik menjadi sebagai seorang Rasul, bermulalah peristiwa demi peristiwa menekan Nabi SAW dan umat Islam waktu itu. Sampaikan 13 tahun Nabi berperang dengan emosi. 13 tahun Rasulullah berperang dengan puak-puak kafir yang menghina Rasulullah, yang mencaci Nabi SAW, yang mencari jalan bagaimana nak menggagalkan dakwah Nabi. Sampaikan tidak berjayalah dakwah Nabi SAW di kota Mekah. Start daripada Nabi lahir sampai umur Nabi 53 tahun, Allah Ta'ala berikan ujian kepada Rasulullah. Apa yang tak dapat Nabi sebagai ujian? Tuan-tuan, Nabi lahir, Nabi tak ada ayah. Tuan-tuan, Nabi lahir, Nabi tak sempat tengok ayahnya. Ayahnya pun tak sempat melihat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ayahnya telah meninggal dunia sewaktu ibunya mengandungkan Nabi ketika beberapa bulan dalam kandungan. Tapi adakah ayahnya tahu akan lahir seorang insan yang cukup hebat? Kata ulama, tahu. Sebab apa? Sebab waktu Siti Aminah mengandungkan Rasulullah, Allah Ta'ala tiupkan mimpi dalam tidur Siti Aminah. Innaki qad hamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hei Aminah, kamu tu mengandung. Anak yang kau kandungkan ini bila lahir kelak bakal menjadi pemimpin agung di dalam dunia. Cuma dia tak berlagu macam tu lah. Dia kena kabarkan begitu. Aminah pun bangun. Kejut suami dia. Ya Abdullah, abang, bangun abang. Anak yang saya kandungkan ni bang, bakal menjadi sebagai seorang pemimpin agung di dalam dunia. Maka Abdullah dia tahu. Hebat seorang ibu mengandungkan seorang anak, mimpi yang anak dia ni lahir bakal menjadi sebagai seorang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam bini kita mengandung, ada mimpi lah tuan-tuan. Bayangkanlah bini kita mengandung, bangun-bangun esok, dia kata, abang, malam tadi saya mimpi, anak yang bakal saya kandungkan ni bang, bakal menjadi AJK surau. Contohlah. Abang-abang nak cakap apa kalau bini kata macam tu? Dia kata engkau tidur pun tak cuci kaki, doa pun tak baca, AJK surau apa ke benda, nampak tuan-tuan? Maknanya beza.
Lahir saja Rasulullah, lahir seorang diri Siti Aminah. Suaminya tak ada di sisi. Tuan-tuan, bini kita beranak, tuan-tuan boleh teman. Tidak? Ada ayah-ayah pengalaman masuk labor room. Masuk labor teman bini beranak. Dia pegang baju kita, dia tarik. Uish, ya Allah tuan-tuan, ni teman bini beranak. Ada suami dia takut nak teman bini dia beranak. Doktor kata waris Ramlah. Jadi tuan-tuan, saya bini nak beranak, minta tuan get ready untuk masuk. Dia kata, doktor teruskanlah perjuangan. Saya ada perjuangan yang perlu saya selesaikan. Main PUBG kat luar tuan-tuan. Nampak tuan-tuan, Mobile Legend dibantai. Takut nak teman bini. Jadi Siti Aminah bila dilahirkan Rasulullah seorang. Maka suami tak ada di sisi. Tak ada. Yang mendapat sokongan ketika lahir saja Rasulullah, yang diharapkan adalah bapa saudara Nabi. Yang diharapkan adalah mak saudara Rasulullah. Sebab Abdul Muttalib, atuk Nabi, dia ada anak 16 orang. 10 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Mak saudara dan bapa saudara lah yang mainkan peranan untuk menjaga dan membesarkan Rasulullah. Tuan-tuan tengok, Nabi lahir tak ada ayah. Siti Aminah jaga Nabi 2 tahun. Tahun ketiga diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. 2 tahun diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah bawa Nabi pergi ke Taif. Dia bawa Nabi pergi ke Taif dan beberapa tempat, survive dalam hidup. Maka 2 tahun, umur Nabi 4 tahun, Halimatus Sa'diyah serahkan semula kepada mak dia. Tapi kesihatan Siti Aminah tidak berapa baik. Lalu diserahkan semula kepada Halimatus Sa'diyah. Tambah lagi 2 tahun, umur Nabi 6 tahun. Mak dia pula meninggal dunia. Tuan-tuan, jadi anak yatim piatu umur 6 tahun. Buatlah mesyuarat anak bapa saudara, mak saudara. Termasuk atuk Rasulullah. Siapa nak jaga Muhammad ni? Maka atuk Nabi menawarkan diri, Abdul Muttalib. Tak apalah, biar duduk dengan aku nak jaga cucu aku. Maka jagalah Abdul Muttalib. Umur Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Buat lagi mesyuarat, siapa nak jaga Muhammad bin Abdullah? Anak yang pertama Abdul Muttalib namanya Abu Talib. Namanya Abu Talib. Bapa dia Abdul Muttalib. Anak dia Abu Talib. Anak yang kedua namanya Abu Lahab. Takkan nak serahkan pada Abu Lahab. Abu Lahab saat lahir Nabi, dia tak nak tengok wajah Rasulullah. Lahir saja tak nak tengok. Tuan-tuan, Abu Lahab ni, dia bukan waktu Nabi besar, dia pergi perang Nabi. Waktu Nabi lahir pun dia tak nak tengok Nabi dah. Waktu dia lahir, Nabi Rasulullah lahir, orang panggil bapa saudara, semua datang tengok. Abu Lahab dia tak datang. Kata Abu Lahab, dia pesan kepada pembantu dia. Siapa dia? Suwaibah. Suwaibah, kamu pergi tengok Muhammad. Muhammad Siti Aminah ni dah beranak dah. Orang kata anak dia ni hebat. Aku malah, dia tanya aku, cakap aku sibuk. Cakap aja aku sibuk. Suwaibah pergi. Siapa Suwaibah? Pembantu rumah Abu Lahab. Suwaibah ni dia ada anak yang masih menyusu badan. Bila dia tengok Nabi SAW, dia jatuh cinta kepada Rasulullah. Dia kata, aku sayang budak ni. Aku sayang budak ni. Aku sayang budak ni. Dia bagi Rasulullah dia punya susu. Sebab itu Suwaibah termasuk antara ibu susuan Nabi SAW. Abu Talib dia tak nak tengok. Bila Nabi membawa Islam, dia memberikan tekanan kepada Rasulullah SAW. Sampaikan satu tahap kemuncak. Nabi berdiri di atas bukit. Nabi kata, wahai orang-orang Mekah, kalaulah aku kata adalah musuh di belakang bukit, adakah kalian semua percaya? Adakah kalian semua percaya? Maka orang Mekah menyatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau diberikan gelaran Al-Amin. Sudah pastilah kami akan percaya kata engkau, kerana engkau seorang yang jujur dan amanah. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terimalah Islam. Aku membawa satu ajaran Islam. Maka orang yang pernah percaya dengan Rasulullah, menghindar diri daripada Rasulullah, menyatakan Muhammad mengambil kesempatan. Lalu Abu Lahab, dia bangun. Dia menyatakan, alangkah celakalah engkau Muhammad. Adakah sebab ini kau panggil kami nak bawa fahaman ajaran baru? Rasulullah tidak berkata apa-apa. Tetapi Allah yang berfirman. Allah Ta'ala kata, tabbat yada abi lahabin wa tab.
maka celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Semua benda yang Abu Lahab buat, kata Allah, tidak memberikan manfaat dalam kehidupan. Allah Ta'ala hina Abu Lahab di dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ada ayat-ayat mengumpat Abu Lahab. Ni ayat dah. Kita mengumpat dapat dosa, tapi kalau kita baca ayat Abu Lahab ni, dapat pahala. Sebab ayat Quran. Sebab itu abang-abang kalau nak mengumpat, baca surah ni, baru dapat pahala. Ni dia mengumpat depan imam, mengumpat Tok Bilal, pengurusi, tak payah. Mengumpat Abu Lahab. Tengah-tengah basuh kereta tu, basuh-basuh, dia kata bodoh Abu Lahab. Pahal pula orang tua ni. Maki Abu Lahab. Baca ayat ni. Tabbat siada Abi Lahabin watab. Maka celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Tuan-tuan, ada satu tempat dulu saya pergi. Imam punya marah dengan Abu Lahab. Dia baca ayat ni tuan-tuan 2 kali dalam semayang. Tapi dia baca buat jemaah terkejut. Tabbat siada Abi Lahabin watab. Marah betul dia tuan-tuan. Habis-habis tu kita tanya kenapa teruk sangat. Dia kata benci betul dengan Abu Lahab. Nampak tuan-tuan? Benci sampai terkejut jemaah. Ni sebab apa tuan-tuan? Umur Nabi 40 tahun. Sebelum kita masuk hijrah, kita cerita sejarah ni dulu. Waktu Nabi 40 tahun, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku angkat kau menjadi sebagai seorang Rasul. Bermulalah Nabi membesar di kota Mekah 53 tahun. Tetapi Nabi bermula berdakwah umur Nabi start 40 tahun. 13 tahun sampai umur Nabi 53 tahun. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Umat Islam ditekan dan dihalang. Tuan-tuan, tahun umur Nabi 51 sampai 53 tahun, sebarang bentuk bekalan makanan tidak disalurkan kepada orang Islam. Sampaikan Bani Hashim ketika itu dalam keadaan yang kelaparan. 2 tahun tuan-tuan tidak mendapat bekalan makanan. Orang-orang kafir tak nak berniaga dengan orang Islam. Sampaikan duduk satu kumpulan orang Islam, ibu-ibu yang beranak, yang ada anak kecil, tak ada susu badan. Sebab apa? Mereka tak dapat bekalan makanan. Kurus umat Islam waktu dakwah di kota Mekah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu orang sahabat Nabi, dia ni bukan Islam. Dia tengok orang Islam kesian. Ada sedikit kebaikan dalam hati dia kesian. Dia ni orang yang ada duit, tapi dia nak salurkan takut orang kafir nampak. Padahal dia ni orang kafir, tapi dia kesian pada orang Islam. Dia ambil dia punya unta, dia penuhkan bekalan makanan dan juga minuman. Dia tepuk belakang unta. Lalu unta berjalan pergi ke tempat Nabi SAW. Mereka ambil bekalan makanan. Akhirnya sahabat ini masuk Islam, tuan-tuan. Waktu Rasulullah SAW sampai tahap satu kemuncak, bagaimana nak dibunuh oleh Abu Jahal. Ni tuan-tuan dengar cerita waktu Rasulullah duduk dalam rumah dan Rasulullah mengarahkan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib menggantikan tempat tidur. Itu saat kemuncak. Dan tuan-tuan kena ingat, faktanya hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Bermulanya hijrah adalah 28 Safar. Nabi keluar daripada rumah, Nabi bersembunyi di dalam Gua Thaur 3 hari 2 malam, 1 Rabiul Awal, baru Nabi turun pergi ke Madinatul Munawwarah. Hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Cumanya bulan Muharram dikira tahun permulaan kalender Islam. Berlaku pada zaman siapa? Berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu Rasulullah mengutuskan dakwah pergi ke Rom dan Parsi. Waktu tu tentera Arab ni tuan-tuan, dia orang ni berpuak-puak. Lalu Rasulullah dia menulis dakwah, menulis surat tentang Islam. Islam wa taslim, masuk Islam kamu selamat. Dia tulis kepada siapa? Azim Rom. Azim ni orang besar. Ketua pembesar Rom. Nabi tulis surat kepada mereka. Masuk Islam. Lalu orang Rom dia tengok Muhammad ni. Kami pernah dengar tentang Muhammad. Tetapi kerajaan Arab bukan seperti kami. Rom, dia ada satu kerajaan yang cukup besar. Dan waktu tu, satu kerajaan yang kecil, iaitulah kerajaan Nabi SAW, pergi berdakwah pergi dengan surat. Dan ketika itu kami takkan baca surat, melainkan surat itu dicop. Maknanya zaman kerajaan Rom, sistem pemerintahan dan sistematik. Dia nak cop
Cop urusan baginda, dia nak benda tu. Urusan baginda. Barulah surat tu formal. Maka Rasulullah ambil dia punya cincin, dia cop dekat surat tu. Rasulullah berdakwah dengan orang Rom, kemudian Rasulullah tak sempat, Rasulullah wafat. Dan pentadbiran Islam diganti oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 6 bulan. Tak sempat nak pergi berdakwah merata ni tuan-tuan, tak sempat. Sebab apa? Antara tugas pertama Saidina Umar selepas kewafatan Rasulullah, memerangi golongan murtad. Ramai orang murtad sebab orang yang beriman dengan Nabi, dia tengok Nabi mati, dia tengok Nabi wafat. Dia kata Muhammad kalau tak, dia sepatutnya tak perlu mati. Tetapi Muhammad ni mati, maka tengok Rasulullah mati, Rasulullah wafat, maka sebahagiannya tuan-tuan, mereka keluar daripada Islam. Tugas pertama Sayyidina Umar memerangi golongan murtad dan enggan membayar zakat. Maka 2 tahun tak sempat buat apa. Pentadbiran Islam diganti oleh satu pemerintahan 10 tahun lamanya. Selepas itu iaitulah Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun. Maka dia banyak buat perubahan dan Umar memerangi kerajaan Rom dan Parsi. Dalam sejarah peperangan bersama dengan Sayyidina Umar, perang semuanya menang. Hebatlah, maknanya hebat. Sayyidina Umar dia antara pengasas kepada komando pertama. Sebab itu kalau kita ada sistem komando dekat Malaysia ni tuan-tuan, Sayyidina Umar dia yang mencetuskan sistem komando. Hebatlah komando, dia ada training dia. Sebab itu kalau tuan-tuan baca sirah sedap. Sebab Umar dia train dia punya komando dia train dia punya tentera tuan-tuan, kena angkat unta keliling bukit. Angkat unta nak jadi tentera ni kena angkat. Yang kedua kena hafiz Quran. Itu Sayyidina Umar punya ketenteraan. Hebatlah. Ada dah dia punya cerita tu. Kita tengok komando Malaysia pun hebatlah. Ada tak? Saya kenal satu orang komando Malaysia. Dia ni Datuk Lan, umur dia dekat 70. Dia ni duduk dekat Kemensah. Kemensah ni belakang dekat Gombak, dekat belakang tu. Rupanya dia ada satu camp. Kita orang buat camp dulu. Waktu saya buat program camp kepimpinan dengan imam-imam muda dulu. Baru tahu camp tu, owner dia Datuk Lan. Datuk Lan ni bekas komando Malaysia. Umur dia tuan-tuan dekat 70 dah. Dia seorang saja yang mencuri dokumen kerajaan Filipina. Dia menyeludup masuk Filipina. Yang tu perjanjian Lahad Datu. Adalah cerita dia ni. Disebabkan dia dapat anugerah kepada kerajaan Malaysia, dia dapat satu bukit di belakang Gombak, dekat zoo tu. Belakang tu kan bukit. Satu bukit tu dia punya. Dan dia dapat satu lagi tanah anugerah, satu pulau di Terengganu. Namanya Pulau Tengkorak. Tuan-tuan tak pernah dengar Pulau Tengkorak? Ni private punya pulau. Yang penuh kat sana, sekarang dia buat chalet apa semua, banyak foreigner lah yang kat sana. Jadi hebat komando ni. Dia punya bengal, umur 70, cincin penuh 10 jari. Komando, kepala botak, selai rambut pun tak ada. Kita bercakap dengan dia macam ni tuan-tuan, umur 70. Penuh, rantai penuh ni. Saya kata komando betul, komando tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan perempuan, Umar dia buat sistem komando. Jadi, Nabi SAW, dia berdakwah sampai tak tahu nak bawa Islam ini di mana. Tak tahu nak bawa Islam di mana. Nak ceritakan apa tuan-tuan? Nak cerita peritnya dakwah pada awal dan disebabkan hijrah itulah berjayanya sesuatu bangsa dan manusia. Tuan-tuan, Nabi tak tahu nak bawa Islam di mana. Allah Ta'ala kata Muhammad pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif. Tuan-tuan yang ada pengalaman pergi ke Taif, ada travel umrah pergi ke Taif. Sekarang Taif dah buka kalau tak silap saya. Boleh pergi ke Taif, tak jauh, 160 km. Lebih kurang Melaka pergi ke Shah Alam, lebih kurang lah. Kan? Tapi tuan-tuan jangan jalan kaki jauh lah. Dia ada travel, dia akan bawa pergi ke sana. Sebelum Taif, ada satu tempat namanya satu lembah. Lembah Hunain. Tuan-tuan pernah dengar perang Hunain? Perang ni tak ramai orang dengar. Tapi dia adalah satu peperangan yang menjadikan satu kenangan kepada orang Ansar disebabkan kata-kata Nabi SAW kepada orang Ansar. Sekarang kita cerita apa kata Rasulullah. Tuan-tuan pergi ke Mekah, cari travel yang buat. Ada yang pergi Hudaibiyah, pergi ke Taif. Ni tempat Taif ni dia macam Cameron Highland. Kalau dia sejuk, memang sejuk Cameron Highland. Cameron Highland sejuk lah, Taif dia sejuk. Buah-buahan dia menghijau, sayur-sayuran dia subur, apa semua ni. Taif dengan Palestin hampir sama situasi dia.
Sebab itu Israel, dia nak rebut betul-betul tanah Palestin. Sebab apa? Tanah Palestin. Yang pertama, tanah yang diberkati. Yang kedua, tanah Palestin semuanya subur. Tanam hidup, tanam hidup, tanam hidup. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pergi ke Mekah, tuan-tuan, ada orang dia pergi Mekah dulu, ada orang dia pergi Madinah dulu. Tak kisahlah. Cita-cita kita mesti sampai ke sana. Dan siapa yang belum sampai, saya doakan dengan keberkatan Allah yang ada pada pagi ini, tak lama lagi insya-Allah kita sampai ke sana. Pergilah lawat ziarah Nabi SAW. Dulu orang buat haji dulu tuan-tuan susah. Ada pengalaman ayah-ayah dulu buat haji naik kapal. Sebab itu orang dulu balik haji dia orang alim. Sebab apa? 2 bulan duduk atas kapal, ulama-ulama buka kitab, lalu dia talaqi kita 2 bulan atas kapal. Nak sampai ke Mekah tu. Duduk atas kapal laut. Ngaji kita habis kita. Sampai di Mekah, sampai di Madinah 2 bulan pula duduk. Naik pula balik daripada sana, nak balik ke sini lagi 2 bulan. Buat haji setengah tahun. Tu yang balik-balik tolak jadi imam okey, tolak kanan, tolak kiri. Dia orang okey. Betul tak? Sekarang orang buat haji senang. Sebulan balik. Bayar 80,000 seminggu tuan-tuan buat. Betul tak? Lepas tu balik. Ada sekarang lagi cepat. 6 jam buat haji, balik dah. Sangkut KLIA, kena scam. Tu paling awal setakat ni. Tuan-tuan, jual tanah, jual ni. Tengok-tengok kena tipu. Apa perasaan tuan-tuan? Allahu Akbar. Ni semua nak kena jawab. Ni masalah kita. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Sampaikan Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, pergi ke Taif. Nabi tak ada geng yang ramai waktu tu. Orang yang masuk Islam tak berani nak ikut Nabi. Keluar. Mereka lebih terpencil dan duduk di dalam rumah secara senyap. Kalaulah orang kafir musyrik tahu, habis satu keluarga mereka akan siksa. Maka Nabi berjalan dengan seorang anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Nabi pergi ke Taif berjalan kaki. Ribut pasir datang melanda, Nabi teruskan gerakan dakwah dengan harapan orang Taif masuk Islam, menerima dakwah Nabi SAW. Tapi sangkaan Nabi meleset. Nabi sampai ke Taif, orang Taif baling nama Nabi dengan batu sampai pecah pipi Rasulullah. Sampaikan tubuh badan Nabi berdarah, sampaikan darah mengalir penuh tapak kasut Nabi. Bunyi cap-cap-cap takungan darah. Sampaikan Nabi keluar. Nabi mohon kepada Allah. Nabi doa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku da'fa quwatik. Wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Anta arhamar rahimin. Wa anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi. Ila man takiluni. Panjang Nabi mengadu kepada Allah. Ya Allah, alangkah hinanya aku dalam kalangan mereka. Ya Allah, Tuhan orang-orang yang kena tindas. Ya Allah, Tuhan orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa engkau nak serahkan urusan aku? Kepada musuhku yang akan menjatuhkan aku? Atau kepada orang lain yang akan menjahanamkan aku? Ya Allah, selagi engkau tak murka kepada aku, aku akan teruskan membawa agama ini. Nabi tak tahu nak bawa agama ni ke mana, tuan-tuan. Persoalannya, boleh tak Allah Ta'ala bantu Nabi di Taif? Boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak bantu? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan betapa susahnya Islam nak sampai kepada kita. Yang perlu untuk kita buat satu perubahan. Hijrah. Mendekatkan diri kepada agama. Mengamalkan agama Islam yang betul. Sehingga kan kita dapat menggamit Islam di dalam hati kita. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Sebab itu tuan-tuan, makin Nabi ditekan, Nabi sambut tekanan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerelaan dan reda daripada hatinya. Maka dilepaskan tekanan, akhirnya Islam menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Betul kata Allah, kalaulah agama ini mudah, maka semua orang akan ikut. Sebab agama ni susah. Allah Ta'ala kata, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, walakin ba'udat 'alaihi musyaqah." Allah Ta'ala kata, kalaulah agama ni senang, maka semua orang akan ikut. Tapi sebab agama ni susah, agama dia memberikan satu tekanan kepada kita. Banyak benda kita tak boleh buat.
Tuan-tuan yang ada kat dalam surau ni, pernah tak sesekali kita terasa nak minum arak? Tengok bangsa lain macam sedap pun ada, macam ni. Botol arak pula, botol cantik-cantik. Betul tak? Kita tu. Tapi Islam ni tak bagi benda tu. Tapi bila kita masuk syurga, ada satu sungai, Nabi kata sungai arak. Menterkedarahlah banyak-banyak. Sebab Islam dia suruh kita sabar dulu. Dia tekan kita sabar. Bila kita sambut, dia lepaskan tekanan, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Sebab itu tuan-tuan, bila kamu jatuh dalam hidup, Allah Ta'ala suruh belajar dengan hujan. Hujan yang turun bukan lambang kelemahan, tetapi hujan yang turun adalah permulaan setiap tumbuhan yang baru dalam kehidupan. Sebab itu apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni, Nabi dalam hati yang terluka mesti ada geram. Kalau kita manusia biasa, dah dakwah ke Taif, Nabi dibaling batu dan kayu. Hati Nabi terluka. Bila terluka mesti ada marah. Tetapi tidak berlaku pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengadu pada Allah tengah-tengah doa. Tiba-tiba Jibril alaihissalam turun, ya Rasulullah, engkau carilah di mana bukit yang paling besar. Aku akan angkat gunung tersebut. Aku akan lemparkan kepada seluruh orang-orang Taif. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, jangan kamu buat sebegitu. Allah, aku berdoa kepada Allah agar anak cucu orang Taif hari ini beriman pada Allah satu masa nanti. Tuan-tuan, sekarang orang Taif semua beriman pada Rasulullah. Semua jadi orang Islam. Sebab apa? Sebab berkat sabarnya Nabi SAW. Sebab itu dalam hidup kita benda paling susah namanya sabar. Apa janji Allah kepada orang yang sabar? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala kata, yang pertama aku uji takut dalam hati kamu. Aku berikan ketenangan. Aku uji masalah jiwa kamu. Aku uji kekurangan harta benda. Kata Allah yang keempat, aku uji hasil tanaman kamu. Wabashiris sabirin. Berikan khabar gembira kepada orang yang sabar. Apa khabar gembira? Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya aku membeli daripada orang beriman. Aku mengambil, kata Allah, daripada orang beriman. Anfusahum, nyawa kamu. Mak kamu mati, ayah kamu mati, anak kamu mati sebab penyakit COVID, sakit. Wa amwalahum, harta kamu kurang, pekerjaan kamu hilang. Bi anna lahumul jannah. Kalau kamu redha, kamu sabar sekejap. Bi anna lahumul jannah, kata Allah, maka aku akan gantikannya dengan syurga Allah. Tuan-tuan, apalah sangat dalam hidup ni? Sebab itu hijrah Nabi dan umat Islam, benda penting sekali. Apa dia tuan-tuan? Adalah untuk menyelamatkan akidah. Kalaulah Nabi tak hijrah, mungkin Islam tak sampai kepada kita. Kalaulah Nabi tewas dalam dakwah, Nabi kata, ya Allah, aku tak boleh nak buat. Aku tak boleh nak buat. Aku dihina di tempat kelahiran aku sendiri. Kampung aku sendiri dihalau keluar daripada kampung. Takkanlah Nabi tak sayang kota Mekah. Tuan-tuan, kalau orang halau kita daripada taman ni, sedih tak? Sedih. Betul tak? Yang pertama, tuan-tuan sedih. Yang kedua, balas dendam. Betul tak? Ada dia boleh halau aku. Tak betul. Pergi pindah ke kandang. Orang kandang pula halau kita lagi. Pergi kain mulik. Satu negara. Tuan-tuan, halau kita. Tapi Rasulullah dihalau di kampung halamannya sendiri. Sampaikan Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, pergilah hijrah, pergi ke tempat namanya Taif. 2 tahun hijrah, ayat isyarat hijrah daripada Allah. 2 tahun lepas tu baru Nabi hijrah. Sebab apa?
Nabi suruh sahabat-sahabat pergi dulu. Orang Islam Nabi suruh pergi dulu. Ada suami tak nak ikut. Abang nak ikut saya ikut Rasulullah. Aku tak nak ikut kamu. Di tempat kita cari rezeki. Dah ada dah semua kelengkapan dekat kota Mekah. Nak pergi Madinah yang kita tak tahu siapa ada kat Madinah tu. Bukan dekat Milah. Oi, 500 kilometer. Kalau abang tak nak, tak apa bang. Saya ikut Rasulullah. Okey, aku ceraikan. Pergilah ikut Nabi. Sanggup tinggalkan suami demi Nabi SAW. Ada anak, dia hijrah, dia ajak bapak dia. Bapak dia tak nak pergi, sanggup tinggalkan bapak. Ni Allah Ta'ala uji jiwa mereka. Maka tinggallah dia dengan Nabi SAW. Faktor kedua kejayaan hijrah ini hebat. Disebabkan apa? Akhlak dan sikap orang-orang Ansar menerima pelawaan daripada golongan Muhajirin. Orang Madinah dipanggil golongan Ansar. Orang yang ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah namanya Muhajirin. Ansar ni dulu dia tidak beriman. Tetapi bila sahabat dia hijrah sikit-sikit dia bawa Islam ni, ada sebahagian dia dah beriman dan ada pembesar-pembesar Ansar. Antaranya Sa'ad bin Ubadah. Dia ni antara pemimpin Ansar yang very popular. Dia pergi datang jumpa Nabi di kota Mekah. Dia talaqi dengan Nabi pasal Islam. Lalu dia patah balik kepada Madinah. Dia berdakwah kepada orang-orang Ansar. Lalu orang Ansar dia terima Islam. Sebab itu bila Nabi sampai di Madinah, maka orang dah tahu tentang Islam. Orang tunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di Madinah berapa lama tuan-tuan? Tadi di Mekah 53 tahun, kemudian Nabi pergi ke Madinah, Nabi wafat umur 63 tahun, berapa? 10 tahun. Masuk tahun yang ke-7 berlaku satu peristiwa Fathul Mekah. Apa dia Fathul Mekah? Pembukaan kota Mekah. Adalah penjanjian apa semua ni. Sebab apa? Nabi duduk, Nabi sampai Madinah, bermulalah kerajaan Islam yang pertama di Madinah. Maka Nabi tahun pertama hijrah, kedua, ketiga, keempat, sampai 7 tahun Nabi jadi Perdana Menteri Madinah. Maka Rasulullah nak pergi berdakwah, pergi dekat orang kota Mekah. Pergi orang Mekah, Fathul Mekah dipanggil pada tahun yang ke-7. Tahun yang ke-8 berlaku satu peperangan namanya Perang Hunain. Siapa yang membantu berperang? Siapa yang membantu Rasulullah berperang dengan orang-orang musyrik di Mekah? Di Hunain? Siapa? Di Bukit Uhud? Perang Badar? Siapa dah? Orang Ansar lah. Sebab Nabi dah hijrah ke sana. Orang Ansar ditolong Nabi. Antara orang yang cukup hebat, yang cukup terkenal, yang berhijrah dengan Nabi, dia jadi panglima perang yang cukup dan tak pernah kalah. Dan cita-citanya nak mati dalam perang jihad, tapi tak jadi. Dia mati atas katil dalam rumah dia. Siapa? Khalid Al-Walid. Dia ni tokoh perang. Setiap kali Nabi lantik dia tak pernah kalah. Tentera Islam tak pernah kalah. Berapa peperangan orang puak kafir kepada orang Madinah? Nabi berperang, tentera Islam menyaut peperangan puak-puak kafir. Selama 10 tahun Nabi dekat Madinah, penyertaan tentera Islam dalam peperangan mempertahankan Islam 60 peperangan. Maknanya dalam setahun ada 6 kali perang. Hebat. Dan perang Hunain berlaku pada hari ketiga bulan Syawal. Hari raya tuan-tuan. Kita hari raya memang recun, dia orang berperang. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi cerita pasal Islam. Orang semua Islam. Dan antara banyak penjanjian, antara yang masuk Islam, yang menjadi musuh ketat Nabi yang masih ada. Siapa dia? Abu Sufyan. Tentu kalau baca sejarah sedap. Abu Sufyan, Suhail, ni antara kawan-kawan baik BFF Abu Jahal ni. Abu Jahal dah mati pada awal perang Badar. Dia dah mati dah Abu Jahal ni. Tapi dia punya kawan-kawan yang hebat. Waktu Nabi buat pembukaan kota Mekah, akhirnya mereka terima Islam. Maka mereka dikira orang baru memeluk Islam. Tahun ke-8, orang-orang Mekah tak puas hati dengan perjanjian orang Islam. Maka dilancarkan satu peperangan yang cukup hebat. Dan ketika itu berperang dengan tentera Islam. Itu antara perang yang cukup besar. Sebab tentera Islam lebih kurang dalam belas-belas ribu zaman Nabi waktu itu. Belas-belas ribu orang tuan-tuan berperang. Dan tentera dan orang yang berperang, orang musyrik di Mekah, ni hebat-hebat ni semua ni,
Dia kumpulkan satu batalion tentera dan dia tengok tentera Islam cukup ramai. Dan tentera Islam merasa bongkak. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Pasal Allah Ta'ala kata, aku memberikan kelang kabut, suasana yang kelang kabut kepada tentera Ansar sebab mereka bongkak dengan kekuatan yang ramai. Maka baru masuk Islam, Abu Sufyan baru masuk Islam, berperang. Jadi tentera Islam berperang dengan dia punya kaum. Ni orang beramai yang baru masuk Islam, lebih kurang dalam 2,000 lebih kurang baru masuk Islam waktu Fatul Mekah tu. Nabi dakwah masuk Islam. Tapi dalam perang Hunain, dia orang kali pertama berperang lah dengan puak kafir, kawan-kawan sendiri. Tengah-tengah perang, dia kata, dalam orang musyrikin, kami tak tahu dengan kehebatan orang musyrikin. Tentera Islam dah duduk di sebalik bukit, dah duduk di sebalik batu. Tiba-tiba mungkin mereka boleh serang kami. Terkejut. Tentera Islam yang baru masuk Islam terkejut. Bila terkejut, huru-hara berlaku. Lari semua orang. Tentera Islam lari berpecah. Dalam riwayat disebutkan tinggal Rasulullah dan 10 sahabat lain. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Khalid Al-Walid ni sahabat tokoh-tokoh besar. 10 orang. Sampai ke Khalid, dia panggil semula tentera. Maka berperang. Perang betul-betul. Akhirnya tentera Islam mencatat kemenangan. Yang saya nak cerita tuan-tuan. Bila menang tentera Islam, harta rampasan perang cukup banyak. Tuan-tuan bayangkan, orang musyrikin, dia bawa semua orang kampung pergi berperang, termasuk wanita dan kanak-kanak. Ramailah berperang dengan tentera Islam. Bila Islam menang, harta ghanimah cukup banyak. 24,000 ekor unta mereka dapat ambil. 40,000 ekor kambing. Dan 6,000 wanita yang turut dalam perang, tentera Islam dapat. Bila pembahagian harta ghanimah, Nabi bagi bukan kepada Ansar. Nabi bagi kepada orang Mekah. Tuan-tuan boleh bayang tak benda ni? Berperang dengan orang musyrik di Mekah, di Hunain. Sampai Islam menang, orang Ansar menang dalam perang. Nabi angkat harta ghanimah. Nabi bagi sikit pada orang Ansar. Keseluruhan yang besar Nabi bagi kepada orang Mekah. Agak-agak tentera tu berbunyi tak? Berbunyi. Dalam riwayat, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sampaikan tentera Ansar, dia kata, pedang kami yang berdarah, orang lain yang mendapat harta. Sampaikan, ada yang kata, biarlah Allah Ta'ala ampunkan dosa Rasulnya. Terasa hati. Pergi perang, tak dapat apa. Orang lain yang dapat. Musuh dekat Mekah mendapat. Sampai ke telinga Nabi SAW. Ni baru habis perang. Belum balik rumah lagi. Belum balik Madinah. Baru habis perang. Dengar suara itu berbunyi. Rasulullah ialah Rasulullah. Biasalah dia kan orang Mekah. Mestilah dia nak lebih ke orang Mekah. Inilah peluang dia. Bunyilah, bunyi macam-macam benda. Sampai kat telinga Nabi SAW. Lalu Rasulullah panggil Sa'ad bin Ubadah, Panglima Ketua Ansar. Wahai Sa'ad, betul ke apa yang aku dengar? Kebanyakan tentera Ansar tidak berpuas hati dengan aku. Ya Rasulullah, aku sampaikan kepada kau ya Rasulullah. Orang Ansar tak puas hati kepada Rasul membahagikan harta ghanimah. Kata Rasulullah, aku tanya engkau sendiri, wahai Sa'ad, kau sendiri macam mana? Kata Sa'ad, aku juga salah seorang daripada mereka ya Rasulullah. Maknanya, apa yang orang Ansar rasa, aku rasa ya Rasulullah. Wahai Sa'ad bin Ubadah, kamu kumpulkan sekarang semua tentera-tentera Ansar, orang-orang Ansar. Jangan bagi pun satu orang Muhajirin duduk dalam kumpulan ini. Aku nak berjumpa dengan semua orang Ansar. Ada orang Muhajirin yang nak dengar khutbah Nabi, mereka dihalau. Semua orang Ansar Nabi kumpul. Nabi berdiri di atas orang Ansar. Nabi berdiri. Dalam habis saja perang, Nabi kata, Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Nabi sebut puji Allah apa semua. Kemudian Nabi tanya, wahai Ansar, apakah berita yang aku dengar ini adalah satu benda yang betul yang keluar daripada kamu, wahai Ansar? Wahai Ansar, Nabi kata, di saat kamu dulu tidak ada agama, disebabkan kedatangan aku, kamu merasai Islam dan kemanisan. Di saat kamu susah dahulu, aku datang memberikan segalanya dengan hidayah Allah. Akhirnya kamu hidup dalam keadaan damai. Dulu kamu pernah berperang Aus dan Khazraj. Kamu berperang ratusan tahun. Disebabkan aku datang, engkau berdamai dan kau menjadi saudara yang cukup hebat. Tuan-tuan, perang Hunain
adalah satu kata-kata Nabi yang membuatkan orang Ansar menangis semuanya. Wahai Ansar, Nabi kata, jawablah. Jawablah kepada aku. Maka orang Ansar menyatakan, ya Rasulullah, Allah dan Rasul adalah Allah dan Rasul yang paling benar, ya Rasulullah. Yang paling benar. Nabi bangun. Nabi kata, wahai Ansar, jawablah. Jawablah daripada aku. Kalau kamu nak kata, kamu boleh kata kepada aku. Kamu boleh kata di saat orang Muhajirin, Ansar lah yang menyediakan tempat tinggal. Kamu boleh kata di saat orang Muhajirin kelaparan, hijrah ke Madinah, Ansar lah yang memberikan makan. Kamu boleh kata. Kalau apa yang kamu nak kata, kamu katalah wahai Ansar. Tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, adakah kamu tidak reda dengan orang-orang Mekah membawa kambing dan unta, harta yang sedikit, supaya aku memberikan banyak kepada mereka, supaya hati mereka jinak dengan Islam? Mereka dah jauh daripada Islam. Mereka membawa pulang hasil dengan alasan supaya mereka dapat jinakkan diri kepada agama ini. Tetapi aku tidak memberikan kepada kalian kerana kalian telah kuat Islam dan iman kalian. Apa? Dalam maknanya apa dia tuan-tuan? Dalam hadis disebutkan, apalah sangat orang Mekah dia bawa unta, dia bawa kambing, tetapi orang Ansar membawa Nabi SAW. Kata Rasulullah, wahai Ansar, kalaulah Ansar lalu satu lorong dan orang ramai melalui lorong yang lain, wallahi kata Rasulullah, aku akan ikut laluan Ansar. Kata Allah, kata Nabi SAW, wahai Ansar, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah Ansar, redalah Ansar, berkatilah anak-anak Ansar, berkatilah cucu-cucu Ansar. Sesungguhnya aku sebahagian daripada Ansar. Tuan-tuan, menangis semua sahabat di Ansar waktu itu. Mereka tahu di dalam kehidupan apa yang mereka nak cari dalam hidup ni. Di saat kita tuan-tuan rasa harta kita kurang, pekerjaan kita hilang, kita rasa down, kita tak rasa apa-apalah lagi dalam hidup. Tetapi kita terlupa kita ada Islam yang menyelamat dan memberikan panduan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itu tajuk kita adalah hijrah. Semua benda kita boleh hijrahkan, tetapi diri kita masih tidak hijrah. Dari segi agama kita masih lagi berada pada takut yang lama. Ada ni orang tak reda hartanya hilang. Orang tak reda kematian keluarganya. Tetapi sebenarnya Allah masih lagi mengekalkan iman dan Islam dalam kehidupan kita. Itu adalah benda yang lebih besar. Kata-kata Nabi, menangislah berbelas ribu tentera Ansar melihat Nabi SAW. Nabi kata, orang Mekah dia bawa harta, tetapi aku akan pulang ke Madinah. Aku akan pulang bersama dengan Ansar. Apa lebih besar dari segi harta dan Nabi SAW? Nabi paling besar. Sebab itu orang Ansar, kalau tuan-tuan pergi dekat Madinah, tuan-tuan dapat beza suasana Madinah dan suasana Ansar. Suasana Madinah dan suasana Mekah. Betul tak? Tuan-tuan pergi Mekah dengan Madinah, yang rasa tak kelang kabut, Mekah, Madinah. Madinah rasa relax, rasa tenang. Tuan-tuan kalau di Mekah, macam kelang kabut. Tuan-tuan tengah sembahyang, Arab dia langgar, kita dia langkah, sana dia langkah. Itu biasa. Itu perangai Arab. Tapi kalau Madinah, dia suasana yang tenang. Sedangkan Madinah dulu tak ada apa-apa. Waktu Nabi hijrah, bukan Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad pergi Madinah, Madinah tu mewah. Tak, Madinah ni tak ada apa dulunya. Aus dan Khazraj mereka berperang hampir 300 tahun. Burung gagak bersepah. Madinah ni dulu Yathrib, dipanggil Yathrib. Kemudian Nabi pergi ke sana, Nabi tukar kepada Madinah. Asal perkataan Madinah mudun. Dulu Madinatul Rasul. Kemudian Nabi tukar kepada Madinatul Munawwarah. Ni tuan-tuan, peristiwa ini. Hijrah bukan satu benda yang kecil. Dia adalah satu benda yang besar. Yang Nabi telah mengubah 3 benda oleh orang. Nabi telah mengubah 3 benda kepada orang-orang Ansar dan orang yang ikut Nabi Muhajirin. Apa yang Nabi ubah? Pertama, Nabi ubah akidah mereka. Yang kedua, Nabi ubah apa? Nabi ubah ibadah mereka. Yang ketiga, Nabi ubah apa? Ubah akhlak mereka. Sebab itu 3 benda ini menjadi tunjang dalam keluarga kita. Kita tanamkan, pasakkan akidah anak-anak. Sebab itu tuan-tuan, bawa budak-budak datang masjid ni bagus. Dia kenal ustaz, dia kenal imam. Kadang-kadang sampai tak pernah datang masjid surau, anak tak kenal Pak Imam. Ayah dia meninggal, anak tak kenal Pak Imam. Tak kenal. Pergi cari imam.
Asal mati cari imam. Asal mati cari imam. Imam sibuk, bini 3. Ya dah kejaya datang, datang. Pandai uruskan dulu, jadi datang. Dah tak tahu nak buat apa. Benda tu berlaku dah. Berlaku tuan-tuan. Berlaku. Nak pergi nikah, dia mencari Pak Imam. Agak imam boleh nikah ke orang? Ada satu orang lagi syok tuan-tuan. Dia jumpa saya. Dia kata, kalau boleh ustaz, bulan depan kalau ustaz tak berkeratan, minta ustaz nikahkan anak. Bila pula aku jadi juru nikah? Dalam kepala otak dia tuan-tuan, asal ustaz je boleh nikah ke orang. Ni masalah. Dia tak faham benda tu. Sebab apa tuan-tuan? Kenal anak kita dengan masjid dan surau. Kenal. Sebab itu tuan-tuan, saya bawa balik pada Sarawak. Semalam, flight saya daripada Sarawak, kemudian malam tadi saya program dekat Masjid Sultan Abdullah di Masjid Tanah. Pagi ni dengan tuan-tuan, pukul 10 ni saya kena berada di Polisen, ada program. Malam ni saya dekat Batu Berendam. Esok kuliah subuh saya berada di Endau Rompin. Jadi malam ni nak pergi bergerak pergi ke sana lah. Jadi tuan-tuan, semalam saya dekat Sarawak 2 hari. 2 hari pula, 2 minggu saya dekat sana. Tuan-tuan, apa bezanya budak-budak Sarawak dengan budak-budak kita? Suasana agama tuan-tuan, kita syukur sangat tuan-tuan. Di sini tuan-tuan, suasana agama ni cukup hebat. Anak-anak cukup bagus. Tapi dekat sana kadang-kadang saya pergi dakwah di kawasan pedalaman, Allah kesian tuan-tuan. Tapi dekat sini pun ada juga. Anak 17 tahun tak reti mengucap. Tuan-tuan boleh bayang, saya ajar tulisan Jawi. Budak umur 17 tahun tak boleh nak tulis nama sendiri dalam Jawi. Ish. Nama sedap. Muhammad pun tak reti nak tulis. Bila kita ikut dia. Dia dapat tulis nama dia sendiri tuan-tuan. Ada seorang pelajar, dia menangis tuan-tuan. Dia kata, ustaz, 17 tahun hidup saya. First time saya tulis nama saya sendiri dalam Jawi. Seronok dah. Kita kat sini ada sekolah kafah. Anak kita darjah 4, darjah 5 dah boleh baca Quran. Dia orang kebanyakan kat sana tuan-tuan. Allah, kesian. Macam mana nak ni dakwah ni? Sebab itu nak pergi berdakwah, dakwah betul-betul kadang-kadang bukan kat sini. Pergi kawasan tempat yang jauh suasana agamanya kurang. Pergi ke sana. Tapi ustaz-ustaz kita banyak ceramah di sini. Sebab apa? Maulud Nabi penuh ceramah ustaz. Tu dekat Johor tuan-tuan sepanjang tahun Maulud Nabi. Sepanjang tahun Maulud Rasul. Saya tanya dengan orang kata tinggi. Dia kata, ustaz, Maulud Nabi dekat Johor sepanjang tahun. Dia kata nasib baik ada Ramadan tau. Kalau Ramadan tak ada, Ramadan pun Maulud ustaz. Nampak nak ceritakan hebat tuan-tuan, hebat. Kalau kat sana pendakwah-pendakwah ni kurang. Pendakwah jangan agakkan ustaz. Tuan-tuan pergi ke sana. Kalau kita tak boleh nak berbicara dalam percakapan di meja kuliah, tuan-tuan boleh berdakwah banyak benda tuan-tuan boleh buat di sana. Betul tak? Ada yang kaki kereta dia buat masuk full wheel drive, dia masuk dalam hutan pergi hantar. Itu dakwah, semua tu dakwah tuan-tuan. Menjinakkan hati orang-orang kepada Islam. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ni adalah satu benda yang berat. Hijrah yang paling penting bukan kita nak berdakwah pada orang lain, tetapi dakwah yang paling berat adalah berdakwah pada diri sendiri. Kita berdakwah pada orang lain senang. Termasuk saya ni lah, nak bercakap senang tak? Senang. Tuan-tuan kena solat tepat waktu. Cuba tanya ustaz tu, ustaz sembahyang tepat waktu tak? Belum tentu. Sebab apa? Dakwah paling berat adalah diri sendiri. Sebab itu tuan-tuan, biarlah kita tak dapat berdakwah pergi keluar, tetapi dakwah bersama ahli keluarga kita dalam keadaan baik dan teratur. Itu lebih penting. 3 benda teras dalam keluarga. Pertama, akidah. Peramai anak-anak tak reti mengucap 2 kalimah syahadah. Berapa ramai tuan-tuan? Yang kedua, ibadah. Berapa ramai anak-anak tak semayang? Berapa ramai? Bukan kata anak tak semayang, mak bapak pun tak semayang. Mana-mana tempat saya pergi, kamu kat rumah semayang? Tak semayang. Habis memang tak pernah semayang. Dia kata semayang ustaz sekali seminggu. Semayang apa? Jumaat. Pandai dia pilih tu. 2 rakaat pula tu. Itu pun tidur time kuliah menung. Tidur. Sekali seminggu. Saya pernah tanya ada seorang, dek semayang. 2 kali setahun. Woi, semayang apa? Semayang raya. Tuan-tuan boleh bayang? Ni benda ni berlaku tuan-tuan. Pengalaman saya pergi satu Malaysia tuan-tuan. Saya pernah jumpa budak darjah 1 isap rokok tu biasa lah. Tadi darjah berapa? Darjah 4. Darjah 1 isap rokok. Lek. Main basikal isap rokok.
Dia letakkan apa kulit apa tu? Pokok buluh kan ada kulit warna coklat. Dia letak dekat basikal, dia berkayukan ke bunyi pepek budak dulu main tu. Isap rokok, weh. Dia kata, Ustaz, macam naik motor tak? Naik motor tengkorak kau, sambil isap motor. Sambil isap motor lah, sambil isap rokok. Naik basikal, bunyi pepek motor. Saya pernah jumpa pelajar darjah 2 minum arak. Anak Islam ni, bukan cerita anak orang bukan Islam, anak Islam. Naik motor bawa 2 botol arak. Tuan-tuan nak kata apa, tuan-tuan? Tuan-tuan ni apa benda ni? Arak lah. Arak lah. Weh, selamba. Mana dapat? Ambil dah peti ais kat rumah. Bapak dia beli sekatan. Dia kekak dengan bapak dia. Hak ni pening habis. Saya pernah buat program, budak darjah 4 buat pengakuan pernah berzina. Saya pernah jumpa budak 21 tahun, UiTM. Tak nak sebutlah UiTM mana. Dia kata, Ustaz, this is my first time I dengar ceramah budak perempuan. Bapak dia mix. Bapak dia England ke mak dia England? Mak dia orang sini ke ataupun ayah dia orang sini? Lebih kurang macam itulah. Orang Selangor lah. This is my first time I dengar ceramah. Oh, saya kata, baguslah. Ustaz, dalam hidup I masuk you ni, baru I semayang. You umur apa? 20. Tak pernah semayang? No. You punya parent pun tak pernah semayang. I tak pernah nampak tikar sejadah kat rumah pun I tak pernah nampak. Hebat. Hebat. Dia kata, Ustaz, I masuk you baru I tahu cara mandi wajib. Dia tak pernah mandi wajib start balik umur 12 sampai umur 20. Sebab apa? Mak bapak tak pernah tanya anak cara mandi wajib yang betul. Ini masalah. Masalah, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kita pesan pada anak-anak kita. Kan, cara mandi wajib yang betul. Benda-benda ni lah, ibadah benda ni lah yang kadang-kadang tidak mengundang barakah daripada Allah. Kadang-kadang kita semayang bagus, tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita minta kecukupan tu Allah Ta'ala tak bagi. Sebab apa? Mungkin ada anggota kita yang tidak bersolat. Yang ketiga, kita kena ubah apa? Hijrahkan diri kita dari segi akhlak kita, perangai kita. Kan? Hijrah, azam kita tahun ni, semayang cukup, tepat waktu, jadi orang bagus, jadi orang baik. Tak semua orang yang buat ibadah terus jadi baik. Tak semua. Bahkan orang balik haji belum tentu baik. Orang balik umrah belum tentu baik. Ada tak orang balik haji makin lama makin kedekut? Ada tak? Ada. Tu namanya haji bakil. Kedekut tu. Kan? Cikgu lelaki minta derma berapa dia bagi? RM1. Kalau cikgu murni minta beli baju anak yatim, berapa papan dia bagi? 10 papan. Tu haji bakil. Ada tak orang balik haji makin menggatal? Ada. Haji bakil tunjuk. Ya? Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, maknanya cikgu murni akan bernikah dengan orang kaya. Tu namanya haji bakil. Betul tak? Dia nak masuk jarum tu. Bila dah masuk jarum, pada firasat saya, cikgu murni kalau nak bernikah kena cari orang yang lebih tua. Kata cikgu murni, saya pun berpendapat begitu, Tuan Haji. Begitulah cara berfikir. Itu cara masuk jarum. Jadi tuan-tuan, Piramli ditunjuk lama dah benda ni. Jadi orang yang buat ibadah, belum tentu dia terus jadi baik. Sebab apa? Dia kena salut 3 benda, kata ulama. Kata ulama, dia kata 3 benda kita kena ada bila buat amal soleh. Pertama, mesti ada petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita buat apa yang Nabi buat. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Nabi suruh salat subuh 2 rakaat, kita buat. Tentu jangan bantai 8 rakaat. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah sejak saya hijrah ni, Ustaz, saya dah 2 tahun salat subuh 8 rakaat. Oi. Boleh ke bang? Nabi kalau buat 2, saya buat 8. Nabi tu dosa tak banyak. Saya buat 8 sebab dosa. Tuhan pun faham. Dia fikir Tuhan faham balik awal dia, tuan-tuan. Tak boleh. Nabi suruh 2 lah. Pertama, kena ikut Quran Sunnah. Yang kedua, kata ulama, mesti kena ada ilmu. Mesti kena ada ilmu. Semayang, zikir, baca Quran, mesti kena ada ilmu. Yang ketiga, kata ulama, nak buat amal soleh yang ketiga syaratnya kena ikhlas kepada Allah. 3 syarat kalau ada setiap amal soleh, kata ulama, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima setiap amalan kita. Ni kata Dr. Karim Zaidan dalam kitab yang ditulisnya
bagaimana amal soleh kita diterima oleh Allah. Sebab kita tak tahu. Semayang subuh tadi Allah Ta'ala terima tak? Kita tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan ada 3 syarat, insya-Allah katanya Allah Ta'ala terima. Kita solat tadi dengan ilmu, kita solat dengan ikhlas, kita solat cara ikut Nabi. InsyaAllah solat kita diterima oleh Allah. Kita baca Quran macam mana Nabi baca Quran, tajwid kita jaga, kita ikhlas kepada Allah, kita baca Quran dengan ilmu. InsyaAllah Quran yang kita baca diterima oleh Allah. Sebab kita tak nak kita buat ibadah tanpa ilmu. Antara ilmu dengan ibadah mana penting? Ilmu lagi penting. Ada orang kata, alah ibadah Ustaz. Tuan-tuan, buat ibadah tanpa ilmu, sia-sia. Kita cari ilmu, kita buat ibadah dengan ilmu. Baru kualiti ibadah kita menjadi kualiti yang bagus, insya-Allah. Baik 7.30 dah. Patut tuan-tuan jeling jam. Jeling saya, dia tengok jam. Dia kata, Ustaz ni tak reti nak berhenti ke dah? Dia betul tuan-tuan, bila makanan dah sejuk, jadi tak sedap. Tu nampak dia dah sediakan apa semua kat luar tu, dia, kalau dah sejuk tu tak bagus sangat. Jadi sebelum dia sejuk, jadi kita berhentilah, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi saya mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau, terutama kepada sahabat saya Ustaz Sarir. Saya berhubung dengan sepatutnya pagi ni saya berada di Muar. Saya dah ceramah di Muar, tapi saya kata malas pula saya nak ke sana sebab malam ni saya nak kena naik lagi kan. Jadi saya kata, cakap Ustaz Sarir, saya cakap dengan orang Muar, saya kata cancel, ganti untuk minggu depan ataupun bulan depan. Jadi saya saja WhatsApp Ustaz Sarir ni, kekosongan jadual. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang berikan laluan kepada saya dan sudi hadir untuk sama-sama memeriahkan majlis ilmu kita pada begini. Mudah-mudahan ni kuliah subuh yang pertama sempena tahun barulah. Jadi kita menjadi saksi sama-sama untuk tahun yang baru ini. Kita menjadi saksi bersama-sama bahawa kita pernah hadir kuliah dan menghubungkan silaturahim bersama, insya-Allah. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan juga sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakallahu khairan. Jadi sebelum saya tamatkan ceramah, boleh saya iklan sikit? Boleh, insya-Allah. Alang-alang saya datang pada pagi ni, tuan-tuan, saya ada bawa sedikit oleh-oleh lah. Kalau tuan-tuan nak tengok-tengok, boleh, tak ada masalah. Saya ada bawa 2 benda, kismis dan minyak wangi. Dalam mana-mana ceramah saya akan saja nak iklankan, promote, dan dia tidak ada di kedai. Jadi kita promotekan supaya ada orang dapat manfaatnya bersama, insya-Allah. Jadi saya ada, yang pertama saya ada bawa minyak wangi. Kalau tuan-tuan nak, minyak wangi kasturi original Kijang. Tuan-tuan, ada 6 jenis. 6 bau lah. Dalam minyak wangi tu ada kayu dan ada bunga. Jadi tuan-tuan kalau berminat boleh dapatkan. Dalam tu kalau dia ada 6 jenis, damar gaharu, damar kejora, damar raja. Kalau damar raja ada raja kayu dalam tu dan juga ada bunga qasidah. Damar gaharu ada kayu gaharu dalam tu dan bunga qasidah. Samalah damar kejora ada kayu gemunggal, ada kayu penawar hitam, damar emas. Jadi ada 6 jenis yang telah disyifakan siap-siap. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sebagai rawatan untuk saka, santau, sihir dan sebarang bentuk gangguan makhluk halus. Yang kedua, bagus untuk kalau tuan-tuan nak buat pagar rumah. Saya ajar cara nak pagar rumah sekali. Ada dalam flyers tu, saya ajar semua dalam tu. Tuan-tuan, nak pagar rumah sendiri, rumah ada gangguan apa, kalau rasa panas, suami isteri selalu bergaduh. Ini antara tanda-tanda lah. Jadi tuan-tuan boleh pagar rumah. Saya ajar. Lepas tu, yang ketiga, ikhtiar bertemu jodoh. Pada ayah-ayah ya, yang nak tambah ataupun yalah, ada hajat yang kadang-kadang tidak tertunai ya. Jadi insya-Allah ikhtiar bertemu jodoh. Yang keempat, sebagai rawatan, ikhtiar untuk anak degil, malas dan nakal. Suami degil, isteri degil, boleh insya-Allah. Dia minyak wangi, memang wangilah. Dia ada 6 jenis bau dan tahan 24 jam. Yang keenam, boleh buat parti mandi bunga. Yang ketujuh, dia banyak khasiat, mendatangkan wibawa kepada si pemakai. Yang ke-8, siapa yang berniaga sebagai pelaris perniagaan, ada khasiat, ada 10. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan 1 botol dengan harga RM7 sahaja 1 botol. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil 1 kotak, boleh. 7 ada 6. 1 kotak tu ada 6 jenis. Jadi RM42. Jadi RM40 sajalah untuk pada pagi ni untuk tuan-tuan. Tuan-tuan nak boleh dapatkan nanti di belakang. Yang kedua, saya ada bawa kismis grade yang terbaik. Tuan-tuan boleh dapatkan 1 botol di luar RM15. Saya jual pagi ni untuk RM10 saja. Jadi tuan-tuan nak untuk pemakanan minda. Okey, itu sajalah. Yang ketiga,
tak ada apa. Kami ada pusat pengajian Al-Quran dan juga Qiraati di Kerubung. Jadi sekarang ni kita ada 50 hingga 60 orang pelajar yang belajar bab Quran apa semua ni. Ada yang susah, jadi kita bagi tawarkan program pengajian belajar bab Quran. Start daripada makhraj huruf sampai dia orang pakar membaca Al-Quran, boleh keluarkan hukum tajwid dan boleh cerita tentang ada sikit sebanyak apa yang ada dalam Quran. Hebatlah. Sekarang kita dah hasilkan beberapa orang yang walaupun kita baru setahun lebih ni, tapi alhamdulillah yang dah hasil tu nampak hebat. Daripada makcik tu tak reti baca, kita sampai orang tua dia, makcik tu tak reti baca, sampai sekarang dia dah boleh, setiap ayat dia boleh keluarkan hukum-hukum tajwid. Mana hebatlah. Jadi tuan-tuan yang nak bersama-sama sekali untuk membantu pusat pengajian Al-Quran dan juga Qiraati kami, jadi tuan-tuan bolehlah sedekah sedikit ataupun apa saja termampu. Di belakang tu ada tabung kecil, jadi tuan-tuan boleh dapat di atas meja belakang, insyaAllah. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.